Okey, tadi kita terputus sekejap pada perbincangan tadi kan yang kita ulang kaji tu titik maksimum dengan titik minimum. So bentuk graf tadi kita dah ada kalau senyum, kalau masam. Okey, kalau senyum kita akan ada titik minimum, kalau masam kita akan ada titik maksimum. Okey, ni kita ulang kaji baliklah supaya kita ingat. Okey, kemudian kita tengok lagi untuk paksi simetri pula dia mestilah berada di tengah-tengah. Yang mana paksi simetri itu kita boleh dapat berdasarkan kepada okey, kita boleh dapatkan berdasarkan kepada ni B. Okey, kita ada persamaan kita kan A X kuasa 2 tambah B X tambah C. So nilai B tu merujuk pada kita punya paksi simetri yang mana kita akan dapatkan. Okey, kita akan dapatkan dengan cara paksi simetri sama dengan B tu kita letakkan negatif dekat depan dia. Okey, letakkan negatif dekat depan. So kita akan bahagi dengan 2. So kita akan dapatlah dia punya paksi simetri. Okey, kejap. Ada beberapa orang kawan kita yang sedang masuk. Okey. So saya harap kita boleh fahamlah untuk sedikit sebanyak kita ulang kaji. Kemudian kita nak melihat, okey, ini lepas ni kita akan belajar berkaitan dengan punca persamaan kuadratik. Tapi sebelum tu kita nak lihat bagaimana nak membentuk persamaan kuadratik berdasarkan kepada situasi ataupun masalah matematik, masalah harian. Okey, kadang-kadang benda ni kita tak nampak. Dalam kehidupan harian kita sebenarnya kita banyak menggunakan matematik. Cuma secara sedar atau tidak sahaja sebenarnya. Okey. So kita tengok yang pertama, tengok dia kata cuba teka umur saya apabila saya darabkan umur saya dengan umur saya sendiri kemudian ditolak dengan 21 kali umur saya hasilnya ialah 72. Nampak. So itu adalah kita punya contoh persoalan dia kan. So dia kata apabila saya darabkan umur saya. Okay, contoh kita ambil contoh yang dialog ni. Dialog ni siapa nama ni? Mutu dengan Abu. Okey. So dia kata umur. Maknanya kat sini kita tak tahu umur dia berapa. So kita boleh letak X adalah merujuk kepada umur. Umur siapa? Umur si Abu ni. Okey. Umur si Abu ni adalah X. So dia kata apabila saya darabkan umur saya dengan umur saya sendiri. Okey. Situasi dia yang pertama dia kata X darabkan dengan umur dia sendiri. So X darab dengan X. Okey. Kemudian ditolak dengan 21 kali umur saya. Dia kata, okey. Kemudian tolak 21 kali umur saya iaitu X lah 21 kali umur dia kan. Hasilnya ialah 72. So hasilnya ialah 72. So maknanya kalau kita simplify, permudahkan persamaan ini, X darab dengan X kita akan dapat X kuasa 2 tolak 21X. Okey, 72 yang berada di belakang kita boleh pindahkan ke depan maka kita akan dapat okey, tolak 72. Kenapa dia jadi tolak? Sebab sini positif. Bila pindah ke depan dia akan jadi negatif. So dapat ini. So X kuasa 2 tolak 21X tolak 72. Maka kita dapatlah kita punya umur. Okey, kita akan dapat umur Abu dalam bentuk persamaan kuadratik. Okey, macam mana kita kata dia persamaan kuadratik? Sebab dia memenuhi ciri AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, sama dengan kosong. So ini adalah bentuk persamaan kuadratik. Kenapa cikgu kata persamaan? Sebab di belakang ini ada sama dengan kosong. Okey. So di sini tengok dia punya ni memenuhi ciri di mana? Satu, dia punya kuasa 2 tertinggi adalah kuasa 2. Okey, dan X pemboleh ubah yang diguna pakai adalah X. Sama dengan yang di atas. So A dia sama dengan sini 1, B sama dengan negatif 21, C sama dengan negatif 72. Itu adalah untuk masalah yang berkaitan dengan umur. Okey. Itu contohlah, contoh soalan-soalan yang mungkin ditanya kepada kita dalam peperiksaan. Okey, biasanya kalau bentuk contoh soalan SPM yang dikatakan kemahiran berfikir harus tinggi kan dalam bentuk kebat, dia boleh jadi bentuk macam ni. Dia bagi dalam bentuk situasi, maka kita boleh terbitkan dan akhir sekali kita kena cari berapakah umur si Abu ni contohnya kan. Okey, ni macam mana nak mencari umur si Abu ni? Caranya adalah dengan mencari punca. Okey, yang itu kita akan lihat lepas ini.
Okey, kemudian kita pergi kepada contoh 4. Okey, contoh 4 dia bagi. Salah satu lagi bentuk permasalahan yang mana kita boleh ubah dia ke dalam bentuk kuadratik. Okey, Encik Ganison merancang untuk membuat 2 jenis kad untuk digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad tersebut adalah seperti di bawah. Okey, yang pertama kita ada bentuk segi empat sama x. Dan yang kedua segi empat tepat 2x tambah 1 dia punya panjang dan lebar dia adalah x cm. Okey, bentuk satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini. Okey, so kalau bentuk dia, okey, untuk dalam kes kita ni A, okey, dia kata luas. So luas maknanya kita kena faham apakah formula luas untuk segi empat. Sama ada segi empat sama ataupun segi empat tepat. Okey, so luas sama dengan formulanya adalah panjang darab lebar. Ini kena ingat balik. Yang ni kita dah belajar daripada sekolah rendah lagi kan. Okey, kemudian yang pertama kita ada bentuk yang pertama, bentuk satu dan kita ada bentuk dua. Okey. Bentuk yang pertama, bentuk segi empat sama, iaitu kita ada x darab dengan x untuk luas. Okey. Luas yang pertama. So saya tulis luas satu adalah x darab dengan x. Yang mana kita akan dapat x darab x dapat x kuasa 2. Kemudian yang kedua, untuk luas 2, okey, iaitu segi empat tepat. Kita ada panjangnya kita ada 2x, okey, tambah 1 darabkan dengan x. Okey. So, ini kena ingat balik kita punya kaedah, okey, pengembangan. Okey, untuk algebra. Okey, 1. Yang ni 2. Okey, kemudian macam mana caranya? 2x darab dengan x, maka kita akan dapat 2x kuasa 2. 1 darab dengan x, so kita akan dapat x. Soalan nak apa? Dia kata jumlah luas. So, bila kata jumlah luas, maknanya jalan kerja yang ketiga, luas yang pertama tambah dengan luas yang kedua sama dengan apa? So, luas pertama sama dengan x kuasa 2. Tambah dengan luas yang kedua kita ada 2x kuasa 2 tambah x. So, kita akan dapat x kuasa 2 tambah dengan 2x kuasa 2. Dekat sini, di depan x kuasa 2 ni ada 1. So, bila dia punya pemboleh ubahnya ada sama, maka kita kena rujuk balik kepada kaedah algebra yang kita dah mahir kuasai dah dulu kan. Okay, so 1 tambah 2 kita dapat 3x kuasa 2 tambah x. So, itulah kita punya persamaan kuadratik. Kenapa kita data dia adalah kuadratik? Sebab yang pertama kita dah ada x kuasa 2. Yang kedua dia menggunakan satu pemboleh ubah iaitu x. Okey. Kemudian soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, diberi jumlah luas kedua-dua kad ialah 114. Okey, bentukkan satu persamaan kuadratik dalam sebutan x. Okey, dia kata jumlah luas adalah 114. So daripada sini jumlah luasnya adalah 114. So apa yang kita nak buat dengan 114 ni untuk bentukkan dia punya persamaan kuadratik? Okey, untuk jadikan dia persamaan kuadratik, salah satu bahagian iaitu bahagian di sini mestilah sama dengan kosong. So maksudnya 114 ini kita kena pindahkan ke sebelah kanan. Jadi apabila 114 dipindahkan ke sebelah kanan, maka kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah x. Sini positif, pindah sebelah kanan jadi negatif 114 sama dengan berapa? Sama dengan dah pindah. Jadi tak ada apa-apa dekat sini, so sama dengan kosong. Maka selesai. Nah, itu contoh. Contoh bagaimana kita nak membentuk satu persamaan kuadratik daripada masalah yang lain ataupun daripada situasi harian. Okey, ini contoh yang ada dalam praktis kendiri 1.1D. So, ini saya tinggalkan kepada kamu untuk kamu buat kerja rumah. Okey, kita ambil soalan nombor 1 sahaja. Okey, so hari ini 21 hari bulan 2. Okey, 21 hari bulan 2, 2021. Cantik tarikh hari ni kan. 212221. Okey. So, soalan nombor 1. Okey. And then, ini jadikan sebagai kerja rumah. Kemudian, kita sambung untuk yang berikutnya. Okey. Ni. Apa yang anda faham tentang maksud punca suatu persamaan
kuadratik. Okey, ini kita nak mencari punca kepada suatu persamaan kuadratik. Okey. Untuk mendapatkan punca persamaan kuadratik ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kalau kita nak guna kalkulator boleh. Tapi dalam peperiksaan wajib kita tunjukkan jalan kerja. Okey, supaya kita boleh dapat markah. Kalau kita tak tunjukkan jalan kerja, maka kita akan kehilangan markah. Okey, so itu kita kena berhati-hatilah untuk kita dapatkan markah. Kalkulator boleh guna untuk apa? Tujuan dia adalah untuk kita menyemak jawapan satu. Yang kedua, kalau kita nak jawab soalan kuadratik yang melibatkan mencari punca pada soalan di kertas satu. Soalan kertas satu tu kita ada soalan objektif ABCD. Jadi kalau kamu tidak menunjukkan jalan kerja pun tidak ada masalah sebab pilihan jawapan adalah ABCD sahaja. Okey. Tapi kalau untuk kertas 2 wajib tunjukkan jalan kerja dan kita boleh guna kalkulator untuk menyemak kita punya jawapan. Lepas ini cikgu akan kongsikan macam mana penggunaan kalkulator untuk dapatkan punca bagi suatu persamaan kuadratik. Okey, kita boleh tengok nota ni. Ni punca persamaan kuadratik. Okey, ada dua kaedah. Ya, ada tiga kaedah. Okey, kaedah yang pertama adalah dengan menggunakan graf. Okey, daripada graf di mana persilangan, okey, persilangan sini persilangan, okey, daripada kita punya persamaan kuadratik berlaku persilangan. Persilangan bagi kita punya garisan graf kita dengan paksi X. Ini paksi X ni yang melurus ke sini kan. Okey, so apabila berlaku persilangan di antara dua ni, okey, maka itulah kita punya punca bagi kita punya persamaan. So dalam kes kita ini, contoh yang dia bagi ni, kes punca yang pertama adalah X sama dengan 2 dan punca yang kedua adalah X sama dengan negatif 2. Okey, itu adalah kaedah yang paling mudah. Okey, kalau kita tengok dalam kita punya buku kita pun, okey, kita tengok contoh contoh 5 di muka surat 18. Okey. Dia kata, bagi setiap graf fungsi berikut, okey, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Nampak? Dia bersilang kat satu sini kan? Satu dia bersilang kat sini. Yang kedua dia bersilang di sini. So maknanya apa? Maknanya, okey, punca yang pertama kita ambil yang positif dululah. Okey, so punca yang pertama, X yang pertama kat sini. Punca yang kedua kita ada X kita yang kedua kat sini. So, punca yang pertama, baca. Sini 1, sini 2 kan. So di tengah-tengah dia adalah X sama dengan 1.5. Manakala yang kedua X berada pada negatif 4. So maknanya X kita yang kedua adalah sama dengan negatif 4. Jadi okay, untuk soalan A, puncanya adalah sama dengan 1.5. Silap tulis. Okay, 1.5 dan okay, kita ada punca yang kedua X sama dengan negatif 4. Okey, untuk soalan yang kedua, soalan B. Soalan B pula tengok dia bersilang di mana. Okey, dia bersilang yang pertama pada X sama dengan 4 dan yang kedua X sama dengan negatif 1. So ini adalah garisan X. Okey, ini garisan X. So X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1. Okey, so itu kaedah kalau kita nak mencari punca bagi suatu persamaan kuadratik. Okey, dengan menggunakan graf. Ini sangat senang kalau kita gunakan graf kan. Tapi kita kena rujuk dululah graf kita tu macam mana. Okey. Contoh yang kedua iaitu kat sini dia kata dengan menggunakan tentukan sama ada nilai berikut merupakan punca ataupun bukan. Okey. Itu kita nak tentukan. Okey, bagaimana? Ini yang dinamakan sebagai kaedah penggantian. Maknanya kita ambil nilai X sama dengan 1, kita gantikan ke dalam kita punya persamaan. Okey, kalau kata kita dapat dia punya jawapan, maka dia adalah dia adalah apa? Dia adalah persamaan kuadratik. Ini kaedah ni kita gunakan ni dinamakan kaedah penggantian. Kita kena pastikan bahagian di sebelah kanan, bahagian di sebelah kanan adalah sama jawapan dengan sebelah kiri. So sebelah kiri kita dan sebelah kanan kita ni adalah sama dengan kosong. So sebelah kiri ni apabila kita gantikan dengan nilai X, dia mesti sama dengan kosong juga. So dalam contoh yang dia bagi kat sini, X kuasa 2. X kuasa 2 tambah 2X tolak 3 sama dengan kosong. So kita ada sini
left hand side. Ni adalah right hand side. Maksudnya bahagian kiri dengan bahagian kanan. Okey, bahagian kiri dia kata tadi X sama dengan 1. So apabila X sama dengan 1, kita gantikan. Okey, masukkan X sama dengan 1. X kan sama dengan 1. 1 kuasa 2 tambah 2 in bracket X sama dengan 1. Tolak 3. Okey, so kita kira dulu sebelah kiri. Okey, so 1 kuasa 2 dapat 2. Tambah 2 darab 1 jadi 2. Tolak 3. 2 tambah 2 jadi 4 tolak 1. Okey, 2 pula. 1 kuasa 2, 1. Saya nak tulis ni kan. Okey, 1 kuasa 2, 1. 1 tambah 2 jadi 3. Tolak 3. So, sama dengan kosong. Right hand side adalah sama dengan kosong. So, adakah dia sama? Memandangkan dia adalah sama, maka kita katakan dia adalah persamaan kuadratik dan X sama dengan 1 merupakan punca kepada kita punya persamaan kuadratik. Kita ambil contoh lain. Katalah kat sini saya katalah X sama dengan 2. Kita nak tahu betul ke X sama dengan 2 ni merupakan punca atau tidak. So kita gantikan. Kita gantikan. So 2. Persamaan right hand side and left hand side. 2 kuasa 2 tambah 2 in bracket 2. Tolak 3. Ini ikut persamaan ni ikut persamaan yang dia bagi ni. X kuasa 2 ni. So X kuasa 2 jadi 2 tambah 2X. Tolak 3. So, tengok. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Tambah 2 darab 2 sama dengan 4. Tolak 3. So, 4 tambah 4 sama dengan 8. Tolak 3 sama dengan 5. Adakah 5 ni sama dengan kosong? Tidak. So, bila 5 bukan sama dengan kosong, so, X sama dengan 2 adalah bukan punca. Itu kaedah penggantian. So kita boleh tengok dengan lebih detail dalam contoh yang diberikan dalam kita punya buku teks. Dia kata tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan atau bukan. Yang pertama kita ada kat sini kan. Dia kata 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. So adakah x sama dengan 1 dan x sama dengan 3 merupakan punca? So kita boleh gunakan macam yang cikgu terangkan tadi. 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. So tengok kita ada dua bahagian iaitu left hand side dan right hand side. Yang mana right hand side dia adalah sama dengan kosong. So maksudnya left hand side ni apabila kita gantikan dengan nilai X, dia mesti sama dengan kosong juga. So kes yang pertama apabila X sama dengan 1. So apabila X sama dengan 1, so kita lihat 2X sama dengan 1, so ganti 1 kuasa 2 tolak 7 in bracket X sama dengan 1 tambah 3. So 2. 1 kuasa 2 sama dengan 1 darab dengan 2 jadi 2. Tolak 7 darab 1 sama dengan 7. Tambah 3. So 2 tolak 7 dapat negatif 5 tambah 3 dapat negatif 2. Adakah dia sama? So sekarang ni negatif 2 adalah tak sama dengan kosong. So maknanya X sama dengan 1 bukan punca. Dan yang kedua, kita tengok kes kita yang kedua, dia kata X adalah sama dengan 3. So apabila X sama dengan 3, so kita lihat sekali lagi. Sama dengan 2 in bracket 3 kuasa 2 tolak 7 in bracket 3 tambah 3. Adakah dia sama dengan kosong? So 2. 3 kuasa 2, 9. Tolak 7 darab 3, 21 tambah 3. 2 darab 9 dapat 18. Tolak 21 tambah 3. So 18 tolak 21 tambah 3 adalah sama dengan kosong. So memandangkan kosong adalah sama dengan kosong. So X sama dengan 3 adalah punca. So itu kalau kita mencari dengan menggunakan kaedah penggantian. Yang kedua, kita boleh juga nak menggunakan kalkulator. Tapi yang ini adalah lebih kepada kita nak menyamak jawapan. So siapa yang menggunakan kalkulator ni, kita boleh, sekejap saya share kalkulator.
So sepatutnya dekat kamu punya apa nama ni, dekat kamu punya ni akan keluar calculator kan. Okey, dekat kamu punya skrin. Keluar tak? Keluar kan? Okey. So cara dia on dah dulu. Okey, on calculator. Tekan 2. Okey. Ni tekan alpha. Tekan 2. Lepas tu masukkan persamaan ni. Okey, masukkan persamaan 2x kuasa 2. So 2x kuasa 2, so tekan alpha. X. Cari dekat kalkulator kita mana X? Dekat sini kan? Okey, X. Kemudian kuasa 2. Okey, kuasa 2. So X kuasa 2. Masukkan kuasa 2. Okey, tekan ni, simbol ni kan? Okey, tekan X kuasa 2. Kemudian tolak. Okey, tolak 7X. Okey. Sekali lagi alpha X. Okey. Kemudian belakang kita ada tambah 3. So tambah 3. Okey. Macam mana cara nak kira? Okey, tekan ni. Ni CALC, calculate. Maknanya calculate. Okey, CALC ni tekan dia. Tekan. So dia tanya X sama dengan berapa? Sekarang ni X kita adalah sama dengan 1. Kita nak uji betul ke 1 ni sama dengan kosong? Okey, dia keluar negatif 2. Maknanya X sama dengan 1, keluar negatif 2, maknanya dia bukan punca. Okey, ataupun kita nak kira yang lain. X sama dengan 2, adakah dia punca? Okey, keluar negatif 3, so dia bukan punca. Kita masukkan lagi yang berikutnya. X sama dengan 3, adakah dia punca? Sama dengan kosong. Ya, dia merupakan satu punca. Okey, so itu kalau kita nak menggunakan kalkulator. Kita boleh test, tekan CALC sama dengan apa 4. Adakah dia punca? Bukan, sebab dia keluar 7 dan sebagainya lah. Okey, so caranya tadi masukkan persamaan 2, nak masukkan simbol X ni, nilai X ni, masukkan ni, tekan alpha, masukkan X. Lepas tu ikutlah dia punya persamaan. Okey, nak gantikan nilai X, tekan CALC, calculate. Okey, so itu Jadi kita kembali kepada kita punya soalan tadi. Okey. Dia dah keluar. Okey. So kita akan dapat soalan tadi Jadi itu adalah bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini. Sama ada satu kita nak menggunakan kalkulator ataupun yang kedua kalau kita nak mengira dengan kaedah yang manual. Okey. So cikgu harap kamu boleh faham bagaimana cara pengiraan tersebut. Okey. Kemudian kita lihat untuk yang berikutnya. Kejap. Okey. Praktis. Praktis. Kita kena buat praktis baru kita nampak. Okey. Soalan. Ini sebagai tambahan kerja rumah. Tadi satu soalan kan cikgu bagi. So hari ni 21 hari bulan 2. Okey. 2021. Okey. So soalan 1A. Ini cikgu bagi pada kamu lah untuk kamu buat. Soalan 1A, 1B. Okey, ini senang sangat. So 1A, 1B kena buat. Kemudian, okey, soalan 2. Bagi setiap yang berikut tentukan sama ada merupakan punca ataupun tidak. Okey, soalan nombor 2. Tak payah ambil banyak. Ambil soalan B dan soalan D sahaja. Okey, yang ini walaupun kamu nak guna kalkulator, kalkulator tu boleh guna untuk tujuan apa nama ni? Okey, untuk tujuan semak jawapan. Okey, so yang ini wajib tunjukkan jalan kerja. Okey, kita nak tengok kita punya jalan kerja. Okey, kemudian bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik. Okey, sama juga. Soalan nombor 3 ni sama sahaja dengan soalan nombor 2. Okey. Jadi kita ayah tengok benda yang sama. Kemudian soalan nombor 4. Kita ambil soalan nombor 4. Dia kata bagi graf fungsi di sebelah. Okey. Adakah ini merupakan punca ataupun tidak? Ini jawapan dah ada dalam graf. Tinggal kata ya ataupun tidak sahaja. Okey. So kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. So ada berapa dah tu latihan? Tadi satu soalan. Kemudian ini 2, 3, 4. Okey, 4 baru sikit je kan.
Okey, kemudian kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Ini adalah kaedah pemfakturan. Kaedah pemfakturan ni kaedah yang agak famous yang sentiasa diguna pakai dan ada juga kaedah pemfakturan dengan menggunakan kalkulator. Lepas ni kita bincang. Okey. Dan kalau kamu ingat, untuk pemfakturan ini sebenarnya kamu dah belajar dalam algebra. Okey, algebra yang melibatkan kuasa 2. Kita dah belajar dah sebenarnya. Okey, so apa yang kita buat hari ini adalah kita hanya mengulang kembali apa yang kita dah belajar. Okey, so soalan dia kata tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfakturan. Kita tengok contoh. Okey, ni. Tengok kat sini kan. Dia ada bagi ni. Memori saya. Maknanya apa kalau ada memori saya kat sini? Maknanya kita dah belajar. Okey, kalau kita ada 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3, maka kita akan dapat dalam bentuk persamaan. Okey, dalam bentuk ini. Okey, dalam bentuk pemfakturan yang telah dipermudahkan ini. Okey, so untuk soalan contoh yang pertama ni kita ada x kuasa 2 tolak 5x tambah 6. Okey. Yang A, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Okey, kita boleh guna bantuan kalkulator untuk menyelesaikan soalan ini. Untuk kalkulator yang cikgu terangkan tadi itu adalah kalkulator model 570. Okey, ini model yang kamu gunakanlah. 570 model MS. Kalau model selain daripada MS ini, kaedah penggunaan dia adalah sedikit berbeza. Contohnya kalau 570 ES. Kaedah dia lain sikit. Okey, sebab setiap kalkulator tu dia ada function dia yang berbeza-beza. Okey, yang commonly yang kita guna pakai adalah model 570. Tak kisahlah jenama apa, Casio ke apa ke, biasanya orang pakai Casio kan. Okey. So untuk ini, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. So kita ada 10 minit lagi. Okey, kena percepatkan sikit. Habiskan punca-punca ni. Okey, so X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. So bagaimana kita nak buat pemfakturan? Kita tengok contoh nota yang dibagi. Okey, kaedah pemfakturan. Okey, sama. Dia pun guna kalkulator kan. Okey, tak apa. Kita guna kalkulator juga. Okey. So, caranya, okay, boleh follow siapa ada kalkulator. Sekejap saya share dulu screen, kalkulator. Okay, tengok. Dia kata situ X kuasa 2. So, on kita punya kalkulator. X kuasa 2 tolak 5Y, 5X tambah 6. Okay, sebelum kita guna kalkulator, kita kena keluarkan dulu apa dia punya A, apa dia punya B dan apa dia punya C. So, kita kembali kepada kita punya nota tadi. Okey. So kat sini kembali A sama dengan berapa ni? Depan dia. Depan A adalah depan X ni adalah 1 kan. So maknanya A kita tu adalah sama dengan 1. Kemudian B kita adalah sama dengan negatif 5. Okey. Dan C kita adalah sama dengan 6. Daripada mana datangnya benda ni? Okey, daripada ni. A X kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini dia punya key point dia ni. Wajib kena tahu bentuk bagi suatu kuadratik. Okey. Kemudian bila dah ada 1, negatif 5, 6 and then baru kita boleh beralih kepada penggunaan kalkulator. Okey. So pergi pada kalkulator. Okey, pergi pada kalkulator. Tekan mana? Tekan shift. Tekan mana ni? Shift Okey, ke mode. Sekejap. Tekan mode. Mana mode dalam kalkulator kita? Mode. Okey, kat sini. Okey, sekali, 2 kali, 3 kali. Sampailah dia keluar EQN, MAT dan VCT. So, kita nak pilih yang mana? Kita pilih EQN. Pilih 1. Okay. Kemudian, dia keluar unknown. Tak nak. Kita tolak pergi sebelah. Ini, tekan sini tolak pergi sebelah. Dia akan keluar degree. Okey, apabila keluar degree kat atas ni, degree tu merujuk kepada apa? Kuasa kita. Tu kuasa 2 kan. Kita kan sekarang ni dalam konteks kuasa 2, so pilih 2. Okey. So dia tanya A sama dengan berapa? So masukkan A tadi kita dah keluarkan. A sama dengan 1. Sama dengan B sama dengan berapa? B sama dengan negatif 5. So masukkan negatif 5.
Dan C sama dengan berapa? C sama dengan 6. Okey, apabila kita dah dapat macam ni, tekan sama dengan, kita akan dapat X1 dikata sama dengan 3. So X1 sama dengan 3. Okey, dia kata X1 sama dengan 3. Dan, okey, dan kamu tekan kalkulator, tekan sama dengan sekali lagi, dia akan dapat X yang kedua adalah sama dengan 2. So, kita kembali kepada kita punya soalan tadi. Okey, X yang pertama sama dengan 3 dan X yang kedua adalah sama dengan 2. Okey, kalau ikutkan, kita dah dapat dah. Inilah dia punya punca. Punca yang pertama dia adalah sama dengan 3 dan punca yang kedua dia adalah sama dengan 2. Okey, tapi persoalan dia kat sini sekarang, adakah kita dah dapat markah? Okey, kalau kata ini soalan kertas 2, adakah kita dah dapat markah? Belum. Sebab untuk melayakkan kita dapat markah, kita kena ada langkah kerja. Okey, macam mana nak dapatkan langkah kerja tersebut? So, daripada jawapan, kita patah balik. Kita patah balik naik ke atas. Caranya macam mana? So, 3 yang kat belakang ni, okey, ni jawapan dia, 3 kat belakang ni, kita pindahkan ke depan. Okey, so pindahkan ke depan, so kita akan dapat X tolak 3. Sebab 3 positif, pindah ke depan jadi negatif. So, X tolak 3 sama dengan kosong. So, objektif kita mesti jadikan dia kosong. Sebab itu kalau kamu perasan, saya tinggalkan ruang yang banyak ini supaya saya ada ruang untuk kembali ke atas. Itu kaedah kita. Okey. Kemudian 2 kat sini sama juga, pindah ke depan jadi X tolak 2 sama dengan kosong. Okey, so bila dah dapat bentuk ini, apa yang perlu kita buat adalah kita kena ambil. Okey, yang ini kita kurungkan dia. Yang ini pun sama, kita kurungkan dia. Kemudian kita cantumkan kurungan tersebut. So kita akan dapat X tolak 3 dan X tolak 2 sama dengan berapa ni? Kosong kan? Sama dengan kosong. Okey, so apabila ada persamaan ini, barulah kita akan dapat markah. Okey, ni. 1, 2, 3. Barulah kita akan dapat markah. Ada yang ini, ada jawapan. Kalau kita hanya ada jawapan tapi kita tidak ada yang ini, okey, yang saya highlightkan ini, bila tak ada yang ini, maka jawab markahnya adalah sama dengan kosong. Walaupun jawapan kita betul. Sebab kita tekan kalkulator, memang betul jawapan kita. Tapi kalau tidak ada ini, maka markahnya akan jadi kosong. So ini penting sangat. Okey. So kena ada langkah kerja dia, kita bermula daripada jawapan, kita naik ke atas. Okey, baik. Kita ambil contoh yang kedua, B. Okey, contoh yang kedua, B. Okey, sekarang ni soalan kita yang kedua, kita ada X kuasa 2 tambah 7 per 2 X. Okey, sama dengan 2. Okey, kat sini kita tengok Okey, kat sini kita tengok kita ada apa nama ni? 2 di belakang. Okey, so bila ada 2 di belakang, apa yang kita nak buat? Kita pindahkan dulu dia ke hadapan. So, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 7 per 2 X. Okey, 2 pindah ke depan, kita akan dapat tolak 2 sama dengan kosong. Okey, kemudian kita ada satu lagi benda yang kita kena selesaikan. Nampak ni kat bawah ni ada 7 per 2. So macam mana kita nak menghapuskan 2 yang di bawah? Kita kena kurungkan keseluruhan. Okey, nak hapuskan 2 kat bawah, maka kita darabkan dengan 2. So di depan X kuasa 2 ni ada 1. Okey, ada 1. Jadi 1 darab dengan 2. So kita akan dapat 2X kuasa 2 tambah 7X tolak. Okey. Okey, jadi 2 ni secara automatik dia akan jadi terhapus. Sebab 7 darab 2, 14. 14 bahagi 2 dapat 7 kembali kan. So negatif 2 darab dengan 2 dapat 4. Sama dengan kosong. Okey. So bila dah ada macam ni, keluarkan semalik kita punya A kita. Okay? A adalah sama dengan 2. B adalah sama dengan 7. C adalah sama dengan apa? Negatif 4. Okey, ni daripada mana datanya? Daripada kita punya persamaan A X kuasa 2
tambah B, X tambah C. So bila dah ada kat sini, kita boleh ambil calculator again. Okay, kita ambil calculator kita. Okay, on. Mana tadi? Bila tadi calculator kita dah tinggalkan dalam bentuk tu kan. Jadi macam mana cara kalau kita nak kembali? Maksudnya kita nak kembali kepada bentuk normal. Kita tekan mod, tekan 1. So dia akan kembali kepada normal. Kalau kita nak cari balik yang tadi, tekan mod 1, 2, 3. Sampai dia keluar EQN ni. So pilih 1, tolak sebelah. Dia keluar degree, ambil 2. Sebab kuasa 2. So A kita sama dengan 2. B kita sama dengan 7. C kita sama dengan negatif 4. Okay. So dia akan dapat X yang pertama sama dengan 0.5. Tak nak dalam bentuk perpuluhan. Kalau kita tekan A, B, C, dia akan dapat 1/2. Okay. So X sama dengan 1/2 dan X sama dengan negatif 4. So kita tulis dalam kita punya jawapan. X sama dengan, okay, X sama dengan berapa tadi? X sama dengan negatif 1, negatif pula. X sama dengan 1/2 dan X sama dengan negatif 4. Okay, betul ke? X sama dengan negatif 2, 1/2 dan juga negatif 4. Okay, betul. Okay, so daripada sini kita kena patah naik ke atas. Okay, dalam kes kita ni ada 2 kat bawah. Jadi apa nak buat? 2 kat bawah ni kita kena pindahkan dulu yang di bawah ni ke sebelah. So sebabkan dia ada per, dia di bawah, maka bila pindah sebelah dia akan jadi darab. So X darab dengan 2, kita akan dapat 2X sama dengan 1. And then 1 pindah ke depan, maka kita akan dapat 2X tolak 1 sama dengan 0. Kemudian yang ini pula, buat untuk yang kedua pula, negatif 4 pindah ke depan. So kita akan dapat X tambah 4 sama dengan 0. And then macam biasa, kita kurungkan 2X tolak 1 dan X tambah 4.